Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farzana binti Fakhru Anwar, nama matrik 277150. Pada hari ini, saya akan menerangkan satu subtopik di bawah tajuk Masyarakat Melayu Tradisional Bab 2, iaitu Sistem Ekonomi. Populasi utama penduduk semasa zaman prakolonial semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat Melayu yang menetap di sekitar kawasan pedalaman, dengan kelompok mereka yang lebih besar menetap di kawasan yang berhampiran dengan laut atau di pinggir sungai. Golongan peribumi lain terdiri daripada kumpulan-kumpulan orang asli yang terlibat dalam aktiviti memburu, mengumpul dan pertanian pindah. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu adalah bersifat jenis sara hidup yang mudah, berasaskan pada penanaman padi dan aktiviti perikanan. Tiada kegunaan lebihan pada tanah. Sekiranya jumlah populasi berkembang, maka lebih banyak tanah akan dibuka untuk penanaman padi. Sebelum abad ke-15, padi ditanam kering melalui kaedah ladang atau pertanian pindah. Teknik penanaman padi basah telah diperkenalkan ke kawasan utara semenanjung Tanah Melayu dari Siam pada abad ke-15. Teknik ini merebak perlahan-lahan ke kawasan lain di semenanjung Tanah Melayu dalam 4 abad seterusnya. Penangkapan ikan biasanya dilakukan untuk tujuan sara diri bagi memenuhi keperluan ahli keluarga. Sekiranya terdapat lebihan hasil tangkapan ikan, maka aktiviti pertukaran barangan akan dilakukan dengan penduduk yang menghasilkan barangan sejenis lain seperti beras. Dengan ini, masyarakat Melayu akan menukar ikan dengan beras dari kampung-kampung yang mengusahakan padi di kawasan pedalaman. Selain ikan, hasil laut yang turut diperoleh adalah mutiara dan agar-agar. Hasil ini akan dibuat perhiasan di rumah. Namun, apabila keadaan terdesak, hasil tersebut akan ditukar dengan barangan lain berbentuk makanan dengan orang tengah. Untuk memperoleh sumber makanan yang berlebihan, masyarakat Melayu telah menternak ayam, itik, menanam buah-buahan secara dusun seperti pisang, tebu, ubi kayu, kelapa dan pinang. Hal ini bertepatan dengan catatan Cina di mana pada tahun 1419 telah ada orang Melayu yang menanam tebu, cempedak, pisang, labu, bawang, halia, tembikai dan lain-lain lagi. Di samping itu, semasa lawatan Abdullah Munshi ke Kelantan, beliau ada menyebut bahawa pada abad ke-15, masyarakat Kelantan telah mula menanam kelapa, pisang, keledek dan keladi. Aktiviti perlombongan biji timah juga dijalankan pada masa ini. Pada awalnya, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat Melayu secara kecil-kecilan sahaja. Hal ini telah menyebabkan hasil pengeluarannya sangat sedikit, serta kawasan perlombongan emas yang diterokai juga adalah dalam jumlah yang terlalu kecil. Mereka melakukan aktiviti tersebut hanyalah untuk tujuan sara diri sahaja. Terdapat juga aktiviti memungut hasil hutan seperti akar kayu,
kayu barus, rotan, kayu cendana, damar, lilin serta buah-buahan. Apabila hasil-hasil hutan ini berlebihan, maka mereka akan menukarkannya dengan orang lain bagi mendapatkan pakaian atau makanan seperti beras. Aktiviti penternakan juga turut dilakukan. Ia merupakan aktiviti sampingan selain daripada bersawah padi dan menangkap ikan. Di antara binatang ternakan ini adalah seperti lembu dan kerbau. Ia digunakan untuk membantu urusan pekerjaan seperti membajak sawah serta menarik kayu. Aktiviti memburu juga turut dilakukan seperti memburu kancil, rusa, seladang dan ayam hutan. Masyarakat Melayu turut mengamalkan kerja-kerja kemahiran seperti bertukang, menganyam, hasil kraftangan, pelbagai jenis alat senjata dan membuat perahu. Antara alat senjata yang digunakan ialah keris, lembing, pedang, pisau dan kapak. Kemahiran bertenun juga diamalkan oleh golongan wanita Melayu di Terengganu. Manakala di Kelantan pula, masyarakat Melayu terkenal dengan pengeluaran kain sarung, logam, ukiran kayu dan periuk belanga yang diperbuat daripada tanah. Perubahan paras laut yang berlaku lebih beribu-ribu tahun dahulu telah membawa perubahan dan perpecahan terhadap satu rumpun etnik dan budaya kepada unit budaya dan kelompok manusia yang lebih kecil. Perubahan ini telah membawa masyarakat Melayu menyesuaikan diri dengan alam persekitarannya, sehinggakan lahir satu kehidupan masyarakat Melayu yang mahir dalam ilmu pelayaran dan telah mewujudkan tamadun Melayu yang tertumpu di kawasan persisiran. Hasil kemahiran dalam ilmu pelayaran ini telah menyebabkan berlakunya perpindahan idea dan hubungan perdagangan di kawasan Asia Tenggara, khususnya Kepulauan Melayu. Hubungan di antara negeri awal di Asia Tenggara dengan India juga mungkin lahir daripada kepantasan bangsa Melayu sebagai pedagang laut. Oleh kerana kapal-kapal Cina belum lagi berupaya mengharungi Laut India, maka kapal pedagang bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang membawa mereka ke India di abad-abad sebelum abad keempat. Kesimpulannya, populasi utama penduduk semasa zaman Melayu tradisional di semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat Melayu yang menetap di sekitar kawasan pedalaman dengan kelompok mereka yang lebih besar menetap di kawasan yang berhampiran dengan laut atau di pinggir sungai. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu adalah bersifat jenis cara hidup yang mudah berasaskan pada penanaman padi dan aktiviti perikanan. Orang Melayu yang merupakan ahli pelayaran yang mahir telah membolehkan mereka berhubung dengan negara luar dalam urusan perdagangan. Sebelum kuasa-kuasa barat menguasai negeri-negeri Melayu pada abad ke-19, masyarakat Melayu amat aktif dalam kegiatan perdagangan di perairan Nusantara, terutamanya semasa zaman Kesultanan Melaka. Masyarakat tradisional tempatan dilihat mempunyai kehidupan sosioekonomi yang tersendiri.